Saya berharap bahwa kasih Bapa dan Ibu bersama dengan hujan Roh Kudus pada akhir musim pada perayaan Pondok Daun akan bersama dengan semua ahli keluarga kita di Sion buat selama-lamanya. Semua gereja berdoa dengan sungguh-sungguh setiap siang dan malam dan juga menginjil dengan tekun menurut kehendak Bapa dan Ibu. Akibatnya, Tuhan telah memberkati kita sehingga ramai keluarga syurgawi kini kembali ke Sion. Kalian semua pernah baca buku khotbah, berjalan bersama Tuhan melalui perayaan ini. Memandangkan semua firman ini diberikan menurut kehendak Tuhan, ini adalah berharga. Antaranya, yang meninggalkan kesan mendalam kepada saya ialah bab tentang haruman ibu. Melalui tajuk, Haruman Kristus dan Haruman Ibu, saya menyadari, sesungguhnya, jika kita tidak bersama dengan Ibu Yerusalem Surgawi, kita mesti sentiasa cemas. Tuhan membenarkan kita mempelajari prinsip surga melalui prinsip bumi. Bukankah Tuhan menciptakan kerja bumi ini sebagai bayangan supaya kita dapat memahami realiti yang ada di surga? Fikirkan tentang hubungan antara ibu dan bayinya di bumi. Bayi itu tidak matang dan melakukan segala-galanya hanya dengan naluri. Siapakah yang memberi kita naluri ini? Tuhan memberikannya kepada kita. Oleh itu, kehendak Tuhan terkandung di dalamnya. Jika bayi tidak dapat menghidup haruman ibu, mereka sentiasa berasa cemas. Bayi tidak dapat mempunyai kedamaian di hati mereka dan tidak mendengar suara ibu, walaupun seketika, ia sangat tidak selesa. Tuhan menciptakan hubungan antara ibu dan anaknya untuk menunjukkan hubungan antara ibu rohani dan anak-anak syurgawi. Bilakah anak-anak dapat berehat dan mencapai kedamaian dalam hati kita? Saya percaya Tuhan membenarkan kita memahami sepenuhnya soalan ini. Oleh itu, gereja Tuhan harus menjadi gereja yang haruman ibu dan gereja yang dapat didengari suara ibu. Hanya selepas itu, anak-anak Sion yang hilang dapat kembali ke Sion secepat mungkin. Pada mulanya, mereka sangat bersuka cita dalam kebenaran. Dan apabila menerima firman Tuhan yang baru, mereka teruja tentang kebenaran. Sesetengah ahli terus mengekalkan iman yang sama dalam kebenaran. Namun, ada orang yang tidak dapat mengekalkan iman mereka. Mengapakah ahli-ahli itu tidak digerakkan oleh firman Tuhan di gereja? Kita berfikir bahwa sama ada kita kekurangan haruman ibu, kehangatan ibu, ketulusan mesra ibu, keselesaan hangat ibu, dan sokongan hangat ibu di gereja kita. Apabila anak-anak kekurangan dalam beberapa hal, walaupun menyakitkan ibu untuk melihat mereka bergelut, apakah yang dia lakukan? Kamu boleh melakukannya. Tuhan membenarkan kamu dilahirkan di bumi, karena kamu ialah anak yang istimewa. Walaupun anak-anak tidak baik, ibu sentiasa memberikan sokongan kepada anak-anaknya. Kalian semua, kuasa penggerak yang membolehkan Anda dan saya berada di sini, ialah haruman ibu yang dipancarkan di gereja kita. Apabila Anda pulang ke rumah, ibu menyediakan makanan untuk Anda. Itu sedap. Bukankah inilah sebabnya orang ramai menggunakan istilah makanan yang dimasak sendiri atau makanan buatan sendiri baru-baru ini? Tidak kira betapa terkenalnya restoran. Jika Anda perlu pergi ke restoran itu untuk makan 3 kali sehari dan makan hanya makanan itu, Anda akan menjadi bosan dengannya. Namun, walaupun Anda makan makanan yang dimasak di rumah selama 30 atau 40 tahun, itu sedap. Mengapa begitu? Karena makanan itu dibuat dengan sentuhan lembut ibu, serta mengandungi kasih sayang, serta sokongan ibu juga.
Ini berbeda dengan makanan di restoran terkenal di dunia. Kini, kita semua tinggal dalam kasih Ibu Surgawi yang selalu berkata, "Engkaulah segala-galanya bagiku. Kamu adalah segala-galanya dalam hidup saya." Mulai kini, apabila keluarga Sion menerima kebenaran dan kembali ke Sion, kita harus menjadi gereja yang milik haruman Ibu. Perkataan dan perbuatan kita harus menyebarkan haruman Ibu. Kita harus menjadi gereja yang mempraktikkan dan mengikut semua ajaran yang Ibu berikan. Beginilah kita harus melakukan ini. Hanya selepas itu, apabila ahli baru datang ke Sion, peristiwa yang menyayat hati seperti itu, yang mereka datang untuk meninggalkan Sion, tidak akan berlaku. Setiap orang harus dapat merasai kasih Ibu. Oleh itu, gereja yang mempunyai haruman sendiri bukanlah gereja Tuhan. Bukankah kerja yang gereja kita lakukan ialah kerja Ibu? Ibu telah memberikan kita peluang. Bapa telah membenarkan kita melakukannya. Bapa mengajak kita, sama seperti aku mengikut Ibu, kamu juga harus mengikut Ibu. Sesuai dengan ajaran, kita harus menjadi gereja yang mempunyai haruman Ibu dan suara Ibu. Apakah pengajaran yang Ibu selalu berikan kepada kita? Bersatulah satu sama lain. Adakah perpaduan berlaku secara otomatik? Kita mesti berusaha. Ahli itu dan saya mempunyai idea, kepribadian, dan standar yang berbeza. Jadi bagaimana kita dapat bersatu? Kita harus berusaha. Apabila kita doa dan berusaha untuk memenuhi kehendak Tuhan, Tuhan akan membenarkan kita mencari semua jalan yang tidak dapat kita temui sebelum ini. Banyak gereja baharu sedang ditubuhkan di seluruh dunia. Tetapi daripada menjadi gereja yang mempunyai gaya unik pastor atau ciri unik kaki tangan pastoral wanita, kita mesti memimpin gereja sebagai penuh dengan haruman Ibu. Jika kita melakukan ini, Injil Tuhan dapat diselesaikan dalam masa setahun atau masa sebulan. Kita mesti bertimbang rasa, memaafkan, harmoni, dan bersatu dengan satu sama lain. Sama seperti firman yang tertulis dalam buku 1 Korintus bab 13, kita mesti bersabar dan bertahan. Kita tidak boleh sombong, tetapi merendahkan diri dan menghormati semua ahli keluarga Sion. Inilah ciri-ciri hati Ibu. Kalian semua, apabila Anda membaca Alkitab dengan hati Ibu, apakah yang dapat Anda fahami? Ini boleh diringkaskan sebagai satu perkara utama, menjadi gereja yang mempunyai haruman Ibu. Apakah yang Ibu katakan di buku Wahyu bab 22 ayat 17? Datanglah ke tempat haruman Ibu berada. Datanglah kepada Ibu. Datanglah kepada roh dan pengantin perempuan. Kemanakah semua manusia akan datang, memandangkan mereka biasa dengan haruman Ibu? Mereka akan kembali ke Sion, dan kita akan kembali ke surga abadi bersama-sama. Anak-anak Sion mengingat haruman Ibu. Walaupun haruman itu berasal dari 6.000 tahun dahulu, mereka semua mengingat harumannya. Ikan salmon menetas di sungai kampung halaman mereka, menjadi ikan dewasa, keluar ke laut, dan tinggal di sana. Apabila tiba masanya untuk pulang ke kampung halaman, mereka teringat akan bau air di kampung halaman mereka. Saudara-saudari kita yang hilang datang kepada kita, bukan kerana kita mempunyai haruman kita sendiri, tetapi kerana setiap gereja penuh dengan haruman Ibu. Bukankah itu haruman Kristus yang digambarkan di dalam Alkitab? Ini adalah haruman Bapa dan haruman Ibu. Sebab itulah Bapa dan Ibu memanggil semua anak-anak untuk kembali ke Sion.
sama seperti anak-anak berehat dalam pangkuan ibu. Semua roh yang letih, tertindas, dan menderita di dunia datang ke gereja dan temui kedamaian dan ketenangan di gereja Tuhan yang mempunyai haruman ibu. Kita mesti berbeza daripada orang di dunia. Kita mesti menghormati satu sama lain, bertimbang rasa, bersatu padu, bersatu hati antara satu sama lain, dan lambat marah. Kita mesti bekerja sama antara satu sama lain untuk memenuhi kehendak Bapa dan Ibu. Kita harus mengawal diri dalam apa yang berlimpahan kita dan mengisi apa yang kita kekurangan, supaya kita dapat menjadi satu dengan satu sama lain. Sebab itulah dalam Alkitab tertulis, saling mengampuni, saling menghargai, dan menganggap orang lain lebih baik daripada dirimu sendiri. Ciri-ciri ini menggambarkan hati siapa? Apabila seorang ibu mengandung, melahirkan seorang anak, dan membesarkan anaknya, apakah jadinya dia dengan anaknya? Dia menjadi hamba kepada anaknya, bukan? Anak-anak hanya mengikut kemahuan mereka sendiri. Apabila seorang anak lapar, adakah anak itu berfikir, sama ada ibu lapar, sama ada dia sudah makan, atau sama ada dia tidak sihat pada hari ini? Anak-anak tidak memikirkan perkara seperti itu. Mengapakah Tuhan menciptakan hubungan antara ibu dan anaknya menjadi begini? Fikirkan ini dengan teliti. Apabila anak itu sakit, dia mengadu bahwa dia sakit. Walaupun dia harus mengambil kira bahwa ibu letih dan perlu tidur, anak itu tidak tahu bagaimana untuk bertimbang rasa. Kalian semua, ini ialah kita. Secara rohani, kita selalu hidup seperti ini, dan kita masih hidup seperti ini. Namun mulai sekarang, apabila kita menjadi dewasa, bukankah kita harus meninggalkan sikap anak-anak? Kita harus dapat memikirkan rahmat Bapa dan Ibu. Mengapakah saya bertindak tidak matang pada masa lalu? Mengapakah saya meminta Tuhan untuk memberi tumpuan hanya kepada saya, menjadi sangat mementingkan diri sendiri? Mulai sekarang, apakah yang harus saya lakukan agar Bapa dan Ibu membalas pengorbanan dan kasih mereka? Saya harap kita dapat muhasabah diri dan berfikir seperti ini. Oleh itu, perkara yang paling penting ialah semua anak-anak Sion dapat mendapat kedamaian hanya apabila ada haruman ibu. Daripada sesuatu yang manis seketika, bau ibu yang sebenar menjadikan anak-anak membesar dan menjadi matang. Pada mulanya, semua orang berfikir tentang diri mereka sendiri, mementingkan diri sendiri. Namun, selepas menghidup haruman ibu, selama 1 atau 2 tahun, kita membesar dan menjadi matang dalam haruman ibu. Apabila seorang anak dilahirkan, seorang ibu menjadi hamba kepada anaknya. Walaupun sudah lewat malam, ibu perlu menukar lampin. Jika anak menangis kerana berasa sedikit tidak selesa, ibu tidak boleh tidur, tetapi perlu bangun dan menghiburkan anak. Jika anak menangis kerana lapar, ibu terpaksa menyusukannya semula. Dia melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam melaksanakan kerja penginjilan, setiap kali saya membaca firman dalam Perjanjian Baru, saling melayani dalam Tuhan, saya memikirkan ibu. Kami tidak matang. Kita mengadu tentang kesakitan kita sendiri, kerana badan kita kesakitan. Kita tidak pernah memikirkan kesakitan dan penderitaan ibu rohani kita tanpa mengeluh, untuk menyokong dan menjaga kami, sehingga hari ini. Kita boleh menjadi seperti sekarang ini, bukan kerana kita diciptakan sebegini secara semula jadi. Ada pengorbanan besar ibu, aroma ibu, yang telah menjadi hamba bagi kita, memenuhi gereja. Sebab itulah, semua anak Sion dari 175 buah negara di seluruh dunia dapat mencium bau ibu dan kembali ke Sion.
Mengajar Alkitab dan memberitakan firman dengan jelas ialah bahagian penting Injil. Namun, akhirnya apa yang kanak-kanak tertarik ialah bau ibu mereka. Orang berkata bahawa anak-anak dapat mengenali suara ibu mereka. Mereka semua telah kembali ke Sion untuk mendengar suaranya dan menghirup harumannya. Melalui hari pengampunan dosa tahun ini, kita semua meminta Tuhan untuk membuat pendamaian bagi semua dosa masa lalu dan pelanggaran yang melulu. Memandangkan bapa dan ibu gembira dengan mereka. Saya percaya mereka telah membenarkan kita menghasilkan buah pekerja yang baik dan banyak buah yang indah melalui perayaan musim luruh tahun ini. Kita semua tidak harus kekal sebagai anak-anak yang sentiasa menuntut ibu kita untuk ini dan itu dan menyebabkan kesusahan dia. Kita telah belajar banyak, bukan? Sesetengah daripada Anda telah belajar 10 tahun. Ada yang telah belajar 20 tahun. Ada yang telah belajar 5 tahun. Dan ada yang mungkin telah belajar kira-kira setahun. Dikelilingi oleh haruman ibu, Sion kita terus berkembang dan berkembang dari hari ke hari. Jika ada gereja yang bertanya, mengapakah kita tidak menghasilkan buah? Atau mengapa kita berada dalam situasi ini? Tolonglah bertanya kepada diri sendiri. Adakah gereja kita memancarkan haruman ibu? Adakah gereja kita menyampaikan suara ibu dalam segala sesuatu yang kita katakan? Orang berkata bahawa anak-anak menjadi biasa dengan bunyi ibu semasa mereka berada dalam kandungan, mendengar degupan jantung ibu mereka, dan mendengar suara ibu mereka. Tuhan menciptakan ikatan antara ibu dan anaknya dengan cara ini. Tuhan menciptakan anak-anak rohani untuk membiasakan diri dengan suara ibu rohani kita. Dia juga menciptakan kita untuk membiasakan diri dengan haruman ibu rohani kita. Agar Sion menjadi sempurna, ia bukan saja harus kelihatan sempurna secara luaran, tetapi juga harus dipenuhi dengan keharuman ibu secara dalaman. Apabila gereja kita dipenuhi dengan haruman bapa dan haruman ibu, semua saudara-saudari kita yang hilang akan kembali ke Sion, dan gereja kita akan menjadi tempat di mana orang berdosa bertaubat. Betul? Dengan berbuat demikian, saya berharap bahawa tahun ini, Injil akan diberitakan di Samaria dan ke hujung bumi, agar kita dapat membawa kegembiraan kepada Ibu Syurgawi dan menjadikan tahun ini tahun kemuliaan. Apakah bukti bahawa orang berdosa telah bertaubat serta menyedari pengobatan serta kasih Bapa Syurgawi Ibu Syurgawi? Bagaimanakah kita dapat membuktikan bahawa kita telah bertaubat? Adakah hanya dengan kata-kata? Atau adakah ada cara lain untuk membuktikan bahawa kita telah bertaubat? Orang berdosa yang membimbing pendosa lain kepada pertobatan dapat dilihat sebagai orang yang benar-benar telah bertaubat. Sebab itulah Yesus berkata, bertaubatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat. Pergilah kepada semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Bukankah Dia memberikan janji ini? Tuhan mahu melihat sama ada kita benar-benar bertaubat. Melalui perbuatan kita yang manakah Tuhan melihat pertobatan kita yang sebenar? Perkara pertama yang Dia lihat ialah betapa bersungguh-sungguhnya kita membimbing pendosa lain untuk pertobatan dengan sepenuh hati, roh dan minda kita. Walaupun beribu-ribu orang berkata, aku telah bertaubat, dan menganiaya diri sendiri, berpuasa, dan melakukan apa sahaja yang mereka lakukan. Jika mereka tidak membimbing orang lain untuk pertobatan, pertobatan mereka sendiri tidak lengkap. Sebab itulah tertulis, dan yang membimbing banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang untuk seterusnya, dan selama-lamanya. Ada bukti dalam Injil ini, yang membuktikan bahawa kita ialah pendosa yang benar-benar telah bertaubat, dan bahawa kita mempunyai hati yang benar-benar bertaubat. Siapakah yang akan paling bersuka cita apabila kita menemui semua saudara-saudari kita yang hilang?
Bapa Syurgawi, dan seluruh keluarga Syurgawi akan bersuka cita. Katakan sebuah keluarga kehilangan anak bongsu mereka semasa dalam perjalanan, dan mereka semua kembali tanpa menemui anak itu. Semua orang dalam keluarga akan kecewa, tetapi orang yang paling sedih ialah ibu. Memandangkan ibu ialah orang yang paling kecewa di kalangan ahli keluarga, siapakah yang akan mempunyai kegembiraan yang paling besar apabila mereka mencari anak yang hilang? Orang yang paling menderita akan paling bersuka cita. Fikirkan tentang firman, lebih daripada sukacita kerana 99 orang benar yang di syurga. Memandangkan kita berdosa di syurga dan dibuang ke bumi, kita semua mesti bertaubat di sini untuk kembali ke tanah air syurgawi kita. Kita mesti menggalakkan orang lain untuk bertaubat dan membimbing mereka kepada tindakan pertaubatan. Untuk berbuat demikian, kita perlu melayani orang lain sebagai hamba. Kita perlu menghormati orang lain dan bertimbang rasa terhadap orang lain. Tuhan tidak menetapkan kedudukan orang yang memberitakan Injil di tempat yang tinggi. Sebaliknya, Dia telah meletakkan orang yang memberitakan Injil dalam kedudukan yang rendah hati, agar mereka dapat melakukan kerja pertaubatan yang sebenar atas dosa yang mereka lakukan di syurga. Kerja pertaubatan bukan mudah. Oleh itu, Injil hanya dapat dicapai melalui kerja keras dan kesakitan seperti kesakitan semasa melahirkan anak. Kerja penginjilan tidak pernah semudah ini. Hanya orang yang telah bertaubat dapat melakukan kerja Injil ini. Melalui perayaan Pondok Daun tahun ini, Ibu berkata, ramai ahli keluarga syurgawi telah datang ke Sion. Mulai sekarang, Sion akan melimpahi anak-anak Sion semakin banyak. Biarkan setiap gereja mempunyai haruman Ibu, sehingga orang di seluruh dunia akan berkata, tempat ini mempunyai haruman Ibu. Baunya sama seperti rebusan paste kacang soya yang Ibu buat pada masa dahulu. Apabila saya merasai, rasanya hampir sama. Siapakah pemilik rumah ini? Ia ialah ibu kita. Mereka ialah ahli keluarga kita yang hilang. Dengan cara ini, Tuhan yang membimbing Injil. Injil tidak diberitakan dan dipenuhi dengan apa-apa pengetahuan, teknik atau kaedah. Sebaliknya, oleh hati ibu yang ingin mencari anak-anaknya yang hilang. Sudah tentu, hati bapa ialah hati yang cemas, yang sama seperti ibu, dan saudara-saudari mesti merasakan hal yang sama. Fikirkan semua kerja keras yang ibu lakukan untuk kita. Apabila kita berfikir tentang hubungan antara ibu dan bayi yang baru lahir, kita dapat memahami prinsip rohani dengan mudah. Dia menyuruh kita untuk melayani satu sama lain, menghormati satu sama lain, menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Sesetengah ahli mungkin berfikir, walaupun tertulis dalam Alkitab, bukan mudah bagi saya untuk mempraktikannya. Saya ialah orang yang sangat disanjungi. Dengan kepribadian saya tidak boleh melakukan perkara seperti itu. Jika kita berada dalam kedudukan ini, kita mesti membutuhkan diri kita mulai saat ini. Kita harus mengikut perintah Tuhan. Apabila Dia berkata, lakukanlah ini, bukan? Kita paling memerlukan hati ibu. Semua orang di dunia sedang mencari Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi. Anak-anak lelaki dan perempuan, saya di sini. Sila datang. Kembalilah ke Sion segera. Bukankah aku tinggal di sini? Dengan cara ini, kita perlu memahami hati Tuhan melalui Alkitab, dan bukannya hanya melihatnya sebagai ayat yang sepadan. Mengapakah firman ini ditulis dalam Alkitab? Saya tidak boleh melakukan perkara seperti ini, kerana kepribadian saya. Jika kita tidak dapat melakukan perkara-perkara ini, kita tidak boleh pergi ke syurga. Kita perlu mengubah watak yang tidak boleh kita lakukan kepada watak yang boleh kita lakukan. Bukankah Alkitab berkata, aku dapat melakukan segala-galanya melalui Tuhan? Sehingga hari apabila Bapa datang, marilah kita melakukan yang terbaik sebagai ahli keluarga syurgawi. Hari ini saya telah mengucapkan banyak perkataan, tetapi tolong ingat bahawa gereja kita mempunyai haruman ibu. Apabila Anda pergi ke rumah Anda, tidakkah Anda berasa paling selesa apabila Anda merasakan bahawa ibu Anda berada bersama dengan Anda di tempat itu? Betul sekali. Sama juga dengan keluarga rohani kita. Bapa kita yang kuat ialah pagar kita, dan tangan ibu yang hangat sedang menunggu kita.
Walaupun semua orang di dunia menolak, memfitnah dan menghina kita, Ibu sentiasa berada di sisi dan menyokong kita. Rumah ialah tempat tangan hangat Ibu menunggu kita. Oleh itu, bukankah kita mencintai rumah kita? Kini, kita akan kembali ke tanah air syurgawi, kampung halaman kita, tidak lama lagi. Mari kita mengetepikan kehidupan kita sebagai orang asing di bumi, buat seketika, dan berfikir tentang tempat tinggal abadi kita di syurga. Semasa di bumi, marilah sentiasa memancarkan haruman Ibu yang telah kita terima daripadanya. Dalam Alkitab, ia digambarkan sebagai keharuman Kristus, keharuman Bapa dan keharuman Ibu. Bapa dan Ibu sentiasa menyambut baik kita, memberi semangat apabila kita kekurangan, dan membutuhkan kita apabila kita membuat kesilapan. Mari kita berjalan bersama mereka, agar kita semua dapat pergi ke syurga bersama-sama. Hari ini ialah hari apabila Ibu Syurgawi memakai badan untuk menolong kita dan menggalakkan kita, yaitu anak-anaknya, untuk menerima keselamatan. Dia datang kepada kita dan berkata, inilah jalan ke kerajaan syurga. Bukankah hari ini hari itu juga? Hari ini, mari kita memberikan kesyukuran dan kemuliaan abadi kepada Ibu Syurgawi yang sentiasa bersama dengan kita. Meminta semua ahli keluarga syurgawi untuk berlari menuju syurga dengan mengikut suara dan haruman Ibu. Saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih banyak.